Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, pagi ni kita jumpa lagi sesi Sembang Santai Asia bersama dengan Tuan Puan. Okey, so semoga hari ini hari yang lebih baik untuk kita lah. Okey. Okey. So, hari ini dah hari keempat bulan 10. So, apa khabar hari ni? Semoga sahabat-sahabat semua sihat walafiat lah. Okay. So, kita nak sembang-sembang hari ini berkenaan dengan tak paksa tak jadi. Tak paksa tak jadi. Paksa diri untuk kebaikan. Kan? So, apa-apa pun sebenarnya kita kena paksa diri sebab nak dapatkan syurga tu tak mudah lah untuk kebaikan ni kan. So, contoh kata Asia selalu share pasal berkenaan dengan pengurusan kewangan. Itu sebenarnya pun ke arah kebaikan lah. Okay? So, Asia share pun untuk kebaikan diri Asia, untuk bagi pula ilmu kepada orang lain. Tuan-puan pun kalau dengar dah dapat menyimpan. Contohnya menyimpan dalam apa sajalah. Menyimpan dalam bentuk duit. Kan? Bukan saja Asia kata macam benda ni kena paksa dalam bentuk emas, tak. Tapi maknanya kalau contoh tuan-puan boleh menyimpan dalam bentuk wang. Orang yang tak panas tangan boleh simpan dalam bentuk wang, boleh simpan sehingga dapat dana kecemasan 3 bulan gaji, 6 bulan gaji, 12 bulan. So dalam apa bentuk pun alhamdulillah. Okay. So kita kena paksa diri kita lah. Sebab kebaikan tu tak mudah, sebab kita ni ada nafsu yang Allah bagi, yang akan mendorong kepada benda-benda yang lebih, orang kata kalau bahasanya lara lah kan. So macam contoh kita nak shopping tu senang sajalah. So semalam ada seorang hubungi Asia, dia cakap dia baru dapat kutu. Berapa jumlahnya tak tanyalah kan. So dia punya kirasi dia lah. Tapi dia kata dia dapat kutu. Lepas tu dia kata dia nak simpan emas. Lepas tu macam kalau kata saya cakap lah, saya kata kalau kata benda tu macam ada banyak kan, sebab di public gold ni tuan-puan boleh menyimpan 3 cara, iaitu satu, simpan yang kata paksa tu, simpan nak paksa maknanya komit lah setiap bulan berapa nak simpan. Contoh kata nak ambil yang 10 gram, so 200 lebih lah, RM260 satu bulan. So macam tu. Kalau kata contoh ada lah bajetnya, contoh dapat kutu, kata dapat kutu 3,000, so boleh beli terus. Sebab boleh beli juga terus. Dia tak semestinya ada yang bayaran bulanan, boleh beli terus. Macam contoh yang ini, ni 10 gram. Ni 10 gram ni, okey, dalam 2,600. So, ada 2,600 tu boleh beli dan dapat terus. Macam cash and carry lah, maknanya beli dapat. Kalau yang easy payment purchase tu, beli 10 bulan bayar dan dapat nanti. Kalau kata contoh ada bajet kecil 100 sebulan, boleh melalui akaun emas cap. So, ada 3 cara. So, saya cakap kalau ada bajet lebih, maknanya yang duit kutu tu boleh bayar terus. Contoh, kalau kata ada 1,000, so beli je lah yang 1 dinar kan. 1 dinar so dalam 1,100. Macam tu lah. Kalau kata ada 2,000, belilah yang macam ini contohnya. Lepas tu dia kata dah shopping dah. So cepat je kan. So, kita punya fitrah manusia ni, duit kita shopping, duit kita nak belanja. Tapi bila fitrah kita dengan emas, contohnya emas macam ni, fitrah kita adalah untuk menyimpan. Sebab tu dia jadi tak paksa tak jadi ni, kita kena paksa diri untuk menyimpan. Yang paksa diri yang jadi itu insya-Allah dalam bentuk emas macam ni lah. So kalau kata contoh ada kecemasan, boleh jual lah, tak ada masalah kan. So sebabnya benda ni memang kita simpan untuk matlamat kita lah. Matlamat, contoh kata nak matlamat untuk sebagai dana kecemasan, banyak matlamatnya kan. Okay, tunjuk contoh matlamat kan. So matlamat kewangan ini, kita kena pasti sendiri apa matlamat kewangan kita. So kenapa kita nak simpan? Kenapa kita nak paksa diri untuk menyimpan ni? Kalau orang cakap lah, nak buat apa? Nak susah-susah diri kan? Kenapa nak dah kerja penat-penat, kenapa nak kena menyimpan? Sebab kita kena ada matlamat sebenarnya. Sebab kalau kita tak simpan untuk matlamat simpanan emas ni tulisnya matlamat simpanan emas lah, tapi matlamat benda ni maknanya matlamat kita punya kewangan peribadi. Semua orang mesti ada. Cuma dalam bentuk bertulis ataupun tidak. Kalau bertulis, dia lagi senanglah untuk direalisasikan sebab kita nampak benda tu. Kalau kita tak tulis, dia dalam fikiran aja, dia agak lambat lah untuk benda tu dapat direalisasikan. Kan? So, maknanya kita kena tulis lah. Kita kena tulis, buat perancangan lah orang kata kan. Buat dalam perancangan apa yang kita nak. Macam contoh kata, kita nak, yang kata contoh yang belum ada rumah, nak
ada aset rumah, nak beli rumah 300,000, macam lambat sikit lah kan. So maknanya macam contoh, kita nak untuk sebagai deposit rumah, so kena simpan lah, contoh kata ada 10,000 contohnya. Okay, so itu mungkin dah step kedua lah. Yang step pertama adalah dana kecemasan. Dana kecemasan, yang wang kecemasan tu sebagai dana kecemasan. Kalau orang yang memang dah kerja bertahun-tahun, ada ramailah yang saya jumpa dah kerja lebih pada 10 tahun. Bila tanya ada tak dana kecemasan, at least 3 bulan gaji. Ramai yang senyap je lah, tak nak mengakulah. Tapi daripada bahasa badan kita tahu mereka tak ada even 3 bulan gaji lah, dia punya simpanan yang boleh dikatakan dana kecemasan. Okay, so benda ni tak surprise lah. Benda ni tak surprise sebab laporan daripada Bank Negara menyebut bahawa lebih 70% rakyat Malaysia tidak ada simpanan, bukan 3 bulan ya, tak ada simpanan walaupun RM1,000. So kita nak ke jadikan diri kita adalah salah seorang daripada laporan tersebut lah. Kalau kita sekarang ada dalam laporan tu, maknanya kita sendiri yang tahu kan kita punya keadaan kewangan. So kalau kita ada dalam tu, bila dengan adanya macam contoh tuan-puan yang mendengar sharing-sharing macam ni lah berkenaan dengan pengurusan kewangan, tak kisahlah pengurusan kewangan melalui apa, tapi pengurusan kewangan kita boleh ambil dia punya orang kata head knowledge itu untuk menyimpan. So tuan-puan boleh sesuaikan dengan diri tuan-puan nak nyimpan dalam bentuk apa. Contoh, kalau ada ilmu dalam saham, kalau nak masuk dalam saham boleh, tak ada masalah. Sebabnya ilmu yang akan menentukan kita punya untung rugi dalam sesuatu ilmu itu, dalam sesuatu pelaburan tu, bukan pelaburan tu sendiri. Kalau kata orang kata orang yang melabur saham ni kaya raya contoh kan, tapi kalau kita ada ilmu, saham tu sebenarnya sangatlah fragile, volatile, sebab harga dia kira macam dia update setiap masa kan. So kalau kita tak ikut harga dia, so mungkin kita akan tinggal kosong lah nanti. Dia dalam bentuk paper kan. So dia tak ada apa. So kalau contoh kata syarikat tu dah di unlisted daripada saham dalam bursa, so mungkin benda tu dah tak adalah, dikosong lah. Okay. So tapi sebenarnya emas ni dia memang kena ada dalam portfolio setiap orang. Sebab tu kalau orang kata saya tak nak simpan, dia belum ada ilmu emas lah sebenarnya. Okay. Dia belum ada ilmu emas. So kalau tuan-puan dengar saya punya perkongsian sebelum ni, memang tuan-puan boleh faham lah. Kata pakar-pakar kewangan mengatakan berapa peratus yang perlu ada kita punya simpanan emas. Bila pakar kewangan macam-macam ni, maknanya menyarankan kita untuk ada simpanan dalam bentuk emas 10% yang Tuan Azizi Ali cakap tu. Maknanya benda ni untuk semua orang, terpakai semua orang. Sebab emas adalah portfolio yang paling perlulah bagi setiap orang, maknanya. Sebab ia adalah insurans bagi kewangan kita. Banyak faktor lah. Salah satunya sebab dia tidak akan jadi, lainnya tidak akan jadi kosong walau apa keadaan sekalipun. Benda-benda lain, pelaburan lain boleh jadi kosong. Boleh jadi kosong. Apatah lagi duit. Duit memang boleh jadi kosong. Lagilah boleh jadi kosong. Kan? Nak ambil duit contoh kan. So contoh RM50 kan, RM50. Bawah ni kan ditulis sah diperlakukan dengan nilai RM50. Kerajaan Malaysia diperlakukan dengan RM50. Kalau pergi ke luar negara, dah tak laku dah duit ni, kena tukar dalam bentuk yang sah diperlakukan di okay. So kalau contoh Asyik ada duit yang dah terkoyak kan, tapi tak ada pula kat sini yang terkoyak. So terkoyak tu pun kalau nak pergi jual kat kedai, kita nak beli barang tak boleh. So maknanya nilai dia dah jadi kosong. Tapi kalau emas, apa-apa keadaan pun, patah ke, kemek ke, apa ke, ia tidak akan jadi kosong. Even dah terbakar pun kan, dalam kebakaran masih ada nilai. So sebab itu semua orang mesti ada bear in mind dalam pemikiran untuk uruskan kewangan ni, kena ada juga kita punya portfolio emas dalam kewangan kita. Sebab itulah antara sebab-sebabnya. Sebab itulah
pakar-pakar kewangan ni mengesyorkan ianya perlulah. So at least 10% contohnya so kena ada 10% contohnya. So maknanya kita kena ada. Tapi kalau kita tak paksa benda ni tak jadi. Even nak simpan dalam duit pun tak jadi kalau kita tak paksa. Sebabnya kehendak kita unlimited, sedangkan pendapatan kita adalah limited. Okay. So boleh dapat kat situ kan. So kenapa kita kena paksa? Even untuk kita buat kebaikan-kebaikan lain, contoh kita nak bersedekah kan. Kita nak contoh istiqamah, solat awal waktu, bukan nak paksa diri kan. So banyak aja keadaan-keadaan yang akan membantutkan kita punya matlamat tersebut lah. Apatah lagi kewangan kan, yang kita bermain dengan duit ni. Kalau dengan waktu pun kita, dengan hal-hal lain keduniaan pun kita boleh terleka, apatah lagi bila kita membeli. Contohnya kan kita nak shopping, kita tengok aja sekarang lagi lah senang sale-sale yang online kan, sale-sale online. So memang sangat-sangat kena paksa diri. Okey. So dengan public goal boleh paksa diri dengan senang. Dengan kaedah easy payment purchase lah. Easy payment purchase. So kalau perempuan ambil komit yang ni, tapi yang ini kena orang yang boleh komit lah. Orang yang boleh komit, maknanya contoh yang untuk 10 gram ni, 10 gram ni kena yang boleh komit setiap bulan RM260 satu bulan. RM260 satu bulan sebab dia dah ada jadual dia punya pembayaran lah. Itu contoh jadual pembayaran dia. Contoh pembayaran dia lebih kurang dalam RM260 satu bulan. So maknanya kalau dia ada keluar jadual macam ni, dia macam tuan-puan beli kereta di bank lah contohnya. Beli kereta di bank kan, kalau tak bayar setiap bulan maknanya adalah dia punya denda. Macam tu. Contoh sama juga macam ni lah. So kena boleh komit. Kalau tidak nanti dia akan dikenakan denda oleh public goal. Maknanya ada surcharge lah oleh public goal. Lepas tu nanti public goal akan tengok balik berapa surcharge yang dikenakan. Kalau ada lebihan, dia akan bagi balik lah lebihan duit tu kepada tuan-puan. Tapi cumanya kita sayang lah kan duit kita kena surcharge, sedangkan kita tak dapat emas apa-apa. Sebab tu kena ada boleh komit lah, boleh komit. Contohnya kalau tuan-puan ada bajet RM260 lebih bawah daripada 250 lebih, so boleh komit yang inilah, boleh ambil yang contoh yang 10 gram. Jatuh pula, jatuh pun tak ada masalah kalau patah kekepit pun. Okay, so boleh komit 260 lebih satu bulan, boleh ambil yang macam ni lah. Pagi tadi Asia ada bantu seorang kawan, dia baru daftar semalam tadi. Cumanya Asia nak kira macam nak ajar dia lah supaya lepas ni next time dia nak beli sendiri, dia lagi senang lah nak beli sendiri. Maknanya nanti Asia tak tahu pun berapa yang dia beli kan. Itu kenapa Asia bagi cara-cara untuk boleh lock sendirilah. Tapi contoh kalau tuan-puan tak macam contoh hari ni, pagi ni dia kata semalam dia tak sempat nak lock, pagi ni dia pun kerja, Asia tolong lock kan. Okay, untuk 10 gram macam ni lah. So sebab dia kata dia beli komit 260 lebih ni satu bulan. So 10 bulan tuan pun akan dapat benda ni. So kena paksa diri. Kalau yang memang boleh, maknanya saya memang ada lebihan lah 200 lebih, tapi biasanya akhir bulan saya tak ada. Masa awal bulan memang saya punya bajet tu ada. Okey, bila dah kita kena buat bajet lah, macam contoh Asia punya bajet dalam bentuk macam ni. Dalam sampul ni. Ini contoh untuk sampul kad kredit dengan insurans lah. Okey, insurans dah masuk dalam ni terus berapa satu bulan. Lepas tu kad kredit, maknanya kalau beli dengan kad kredit daripada tabung, daripada sampul-sampul lain, contoh sampul contohlah maintenance rumah kan, ada belilah kata nak tukar pintu. So ambil duit dari maintenance rumah tu masuk ke dalam ni lah, sebab nanti nak bayar untuk kad kredit kan. Sebab Asia punya rejim kad kredit memang insya-Allah tak pernah lagi lah tak bayar full. Sebab nak disiplinkan diri macam tu kan. Sebab ada kegunaan dia kita beli kad kredit ni. Sebab dia macam ada lebih fleksibel lah untuk kita bayar dalam masa beberapa puluh hari kan. Okay. So buat macam ni memang sangat efektif lah. Okay, ini pun secara paksa diri lah, maknanya setiap bulan kita dah memang ada buat satu sampul untuk setiap perbelanjaan kita. Itu pun cara paksa juga. Maknanya tak adalah kita nak kita berbelanja dengan kad kredit contohnya, duit backup untuk yang kita dah bajetkan untuk nak membayar benda tu. Okay. So itu pun paksa diri juga.
Okey, so maknanya kalau dah bajetkan, kita buat senarai, ada lebihan daripada pendapatan kita. Contoh, pendapatan kita 5,500 tapi kita punya perbelanjaan adalah 5,200. So, ada lebih 300 kan? Lebih 300. So, maknanya memang boleh belilah. Bolehlah komit untuk nak dapatkan yang macam ni, yang 10 gram ni bawah daripada 3,000 lah, 2,600. So, kalau hari ini harga dia saya tak termasuk gold premium yang macam orang kata kos upah dan juga kos pengurusan untuk pembayaran bulanan ni sebanyak RM25 lah, dua-dua kos tu. So 10 gram ni sekarang RM2,600. RM2,600 campur dengan RM25, maknanya RM2,625. So kena bayar dalam masa 10 bulan. So yang promosi ni jarang-jarang berlaku lah. Kadang-kadang ada sebulan sekali. Macam contoh bulan ni, bulan 9, akhir bulan 9 sampai ke 4 bulan ni. Sebelum ni adalah dalam 4 bulan ke berapa bulan hari tu. Lepas tu dah lama tak ada. So yang ni pun tak tahulah lepasnya berapa lama lagi ada. Tapi sekarang harga mah jatuh, harga mah turun, RM260 satu bulan, 21 hari 1 gram. So boleh ambil kesempatan ni. Mungkin kata nanti ada promosi tapi masa tu harga emas dah naik. So lagi tinggilah daripada harganya. Sebab harga emas ni kan turun naik kan. Okey. So maknanya kalau boleh komit RM260, boleh ambil yang ni lah untuk paksakan diri untuk menyimpan 10 bulan. Tuan-puan boleh dah ada nilai hari ini 2,600. Tapi kalau 10 bulan mungkin masa tu harga mungkin dah naik jadi 2,700 ke. Kita tak pastilah sebab harga emas ni kan ada turun naik. Tapi dalam long term insya-Allah dia akan naik. Sebab kita tengok pada history lah. Saya bercakap ni pun kepada history. Saya tidaklah bercakap kosong kan. So dalam masa contoh-contoh yang ni, 20 tahun kenaikannya adalah 600%. So sangat berbaloi untuk simpanan paksa itu dalam bentuk emas lah. Apatah lagi yang tadi matlamat yang agak long term tadi. Contoh matlamat untuk contohnya nak kahwin lagi 3 tahun kan, nak beli rumah lagi 3 tahun, untuk dana persaraan lagi 15 tahun, 20 tahun. Maknanya kalau contoh untuk dana persaraan 20 tahun, tuan-puan simpan hari ni 100, so 600%. Berapa jadinya? 60,000, 600,000 kan, kalau 100 maknanya. So kita tengok pada history macam ni lah harganya kan. So dalam 5 tahun ke bawah dia tak akan turun harga daripada harga kita beli sebelum ni lah. So macam contoh yang Asia beli, yang first Asia beli emas pelaburan macam ni pada tahun 2014, masa tu harganya 140 lebih lah 1 gram. So kalau tanya Asia, Asia nak beli harga berapa? Memang nak beli harga 140 1 gram tu, tapi tak dapat dah lah. 140 tu hanya history, sudah naik kan sampai 200 lebih. Okay. So sangat menguntungkanlah sebenarnya kita tukarkan duit kita yang kita nak untuk sebagai tabungan long term. Tapi kalau orang yang kerja dah bertahun-tahun, simpanan dia tak pernah ada sehingga 3 bulan gaji, so sangat sesuai jugalah untuk dia simpan dana kecemasan dia ke dalam emas ni. Sebab dah ramai orang berjaya, sangat ramai orang berjaya lah. Okey. So kalau ada yang tanya juga, so kalau beli macam contoh kayak ni, kalau beli macam ni senang ke nak tukar pada duit? Sangat senang. So pergi aja mana-mana Ar-Rahnu, kita pergi yang Islamik punya Ar-Rahnu lah kan. So kita simpan kat sana dan kita bayarlah dia punya kos upah tu dalam 1% hingga 1.25% 1 bulan. So nanti bila dah bila maknanya contoh 6 bulan kita kena tebus balik, kita tebus balik lah. Maknanya bila kita tu kita adalah kita punya backup untuk bayar balik benda tu. Kalau memang tak boleh nak tak ada duit untuk nak tebus balik, so sesuainya kita jual lah. Tapi at least kalau kata contoh kita jual tu dalam masa kata contoh kita beli dalam masa 10 bulan, lepas tu bulan ke-12 kita dah nak kena guna duit, contoh ada kecemasan kan. So tapi kita memang tak ada backup duit yang memang kita memang rasa tak mampu untuk nak tebus, so jual sahaja. Kalau contoh masa tu belum lagi ada keuntungan, tak apa sebenarnya. Sebab masa yang bulan ke-12 tu, contoh
tuan puan perlukan 2,500 kan, masa tu boleh dapat contoh jual tu boleh dapat 2,500. So masa tu kalau tuan puan jual 2,500, walaupun kata contoh tak untung lagi, sebab beli 2,600 contohnya, so rugi RM100. Tak apa. Sebab apa? Sebab kalau tak ada benda ni, tuan puan boleh make sure ke tuan boleh simpan, ada simpanan duit 2,500. Kalau memang jenis yang memang sehingga kini ada 1,000 je terus nampak benda lain. Contoh kita perempuan-perempuan ni nampak dah orang apa tunjuk-tunjuk gambar. Contohlah kalau Asiah kan dulu-dululah, sekarang dah insaf dah. Tunjuk gambar apa pinggan korel kan. So tunjuk pinggan korel. Set kan dah 400 lebih, lepas nak cukupkan dia punya set tu kata contoh 1,000 contohnya. So boleh jadi 1,000 yang kita simpan konon-konon nak sebagai dana kecemasan tu dah tukar jadi pinggan korel. Contoh. Kalau lelaki, ada juga saya dengar ni kisah lelaki suka tukar sofa. So disimpan duit je mesti tukar sofa. Disimpan duit sikit mesti nak tukar jadi sofa baru. So macam tak secure lah duit kita bila kita simpan. Kalau orang jenis macam tu tak secure bila kita simpan dalam bentuk duit. Okay. So maknanya tuan puan yang jenis macam tu kena tukarkan duit tuan puan kepada emas macam ni. Sebab bila emas macam ni tuan puan tak nampak 2,000 lebih ni. Saya tak nampak dah 2,000 lebih ni. Saya beli dulu masa tu berapa harga, tapi maknanya saya tak nampak dah sekarang 2,500. Okey. So boleh kat situ kan. So maknanya memang sangat senanglah untuk nak paksakan diri menyimpan dengan emas ni. Dah ramai orang terbukti berjaya. Salah seorang penyimpan Asia yang gajinya biasa-biasa, bukan gaji besar pun. Paling tinggi pun rasanya gaji dia 5,000 lah kot. So bila tanya dia, bila kita sembang-sembang lah penyimpan emas ni masih adik dah daripada Asia, umur dalam 30 lebih lah, 30 lebih dekat 40 kot. So bila tanya dia, sebab nampak gaya dia, Asia rasa dia jenis yang agak nak kata boros tak boros, tapi mungkin dia tak jimpat lah kau tengok gaya. So secara direct kan, secara direct cakap, awak dah ada simpanan ke 3 bulan gaji, at least kalau ada apa-apa kecemasan. So dia menung panjang lah, dia tak jawab, tapi bahasa tubuhnya mengatakan dia tak ada. So kata cuba tukar cari simpanan tu, ambil je contoh masa tu tak ada promosi tu lagi, hari yang saya cerita tu tak ada promosi. So kata simpanlah 100 sebulan kan, nanti insya-Allah lama-lama adalah benda tu kat situ. Sebabnya emas ni dia tak ada emosi. Lepas tu dia pun okey lah, tak apalah, saya nak simpan lah, dia kata. Okey, dia masuklah, hari tu dia masukkan 100. So kira macam rezeki dia lah. Maknanya dia masih kira macam kuat lagi dia punya keinginan untuk menyimpan. Baru je kita cerita dengan dia. So bila Asia cerita tu dia menyimpan, malam tu rupanya ada promosi yang saya tak ingat, rasanya promosi Tuan Syukur kot masa tu, bulan 12 hari tu, akhir 11 ke macam tu. So ada promosi bayar 10 kali ni. So saya cerita kat dia, masa tu dia ada 4 kali dengan 10 kali je. Kalau ada promosi 10 kali, kalau tidak 4 kali. So 4 kali agak membebankan lah kan. Contoh yang 1,000 maknanya 200 setengah. Kalau orang yang kira macam bajet dia 100 lebih macam tu. So ada promosi. Lepas tu teruslah saya share pada dia. Saya kata ini ada promosi bayar 10 kali dalam RM110 macam tu lah. So dia kata tadi saya dah masuk yang 100 dalam gap. So macam mana yang tu? Dia kata tak ada masalah, yang tu lah simple lah, jadi 0.3 gram tu. So tak ada masalah pun. So yang tu sebab kalau ni dia tak ada komitmen untuk kita wajib menyimpan setiap bulan. Tapi saya kata yang ni kena awak boleh komit lah untuk bayar setiap bulan. So dia ambil. Apalah kalau macam tu, saya ambil. Bulan lepas, bulan 8 dia bayar cepat. Maknanya ada bulan yang rasa macam duit ada lebih, so dia bayar untuk 2 bulan. Jadi dia cepat dapat. Bulan 8 dia dah habis dah, dan dia dah dapat dah dia punya emas. Lepas tu dia cerita, maknanya dalam masa 10 bulan nak habiskan yang pertama tu, sebab saya dah ajar dia cara macam mana dia boleh lock sendirilah. Dalam masa yang 10 bulan nak habiskan yang 100 tu, sebelum ni dia bahasa bercakap awal-awal dulu lah, sebelum yang dia berminat ni, dia kata saya tak ada duit nak simpan. Dia kata saya memang tak ada duit nak simpan duit nak emas ni. Tapi dengan dia mula simpan emas ni, rupanya dia boleh lock lagi 2.
Tak pastilah bulan berapa sebab dia buat sendiri kan. Aisyah pun tak tanyalah sebab sebenarnya bila macam tu, bila Aisyah dah ajar penyimpan-penyimpan Aisyah untuk beli sendiri, dia boleh lock sendiri. Jadi Aisyah pun tak tahulah sebenarnya. Sebab itulah emas ni adalah tak ada satu aset yang tak ada siapa pun yang tahu sebenarnya berapa yang kita ada. Sangat best. Sebab dia tak ada dalam mana-mana sistem kewangan. Even public gold pun tak ada nak trace you all beli berapa dalam satu ni, lepas tu nak campur, kalau campur dalam gap berapa, lepas tu sekarang lagi lah, kalau yang sebelum bulan 3 dia masuk dalam sistem selepas bulan 3 pembelian yang untuk easy purchase dengan yang beli terus tu dalam sistem baru. So memang ada dua separate system. Jadi public gold memang tak tahu pun, public gold pun tak tahu berapa. So tak ada siapa pun yang tahu nilai kita bila kita tukarkan dalam bentuk emas macam ni. So sangat best. Kan orang tak tahu pun kita punya nilai kekayaan. Sangat best. Kalau rumah orang nampak, oh tu rumah dia. Kan? So tahu, okey, dia ada 500,000 nilai rumah dia contoh. Okey. So kalau saham pun dia ada dekat bursa saham. Kita ada berapa kan dekat bank-bank. Kita kan kena masuk akaun CDS dalam ikut bank kan, ikut bank ataupun macam apa syarikat yang mengendalikan saham tu, mengendalikan pembelian saham. Macam contoh ada Maybank, ada Maybank, ada apa Melaka security semua kan. So ada kat situ. Tapi dengan emas ni tak siapa pun tahu berapa nilai kekayaan kita. Sangat best. So sangat mudah lah sebenarnya. Nak tukarkan jadi duit pun senang. Kita, orang pun tak tahu nilai kekayaan kita. Kalau kita muflis pun kita still boleh beli sebab dia tak ada dalam mana-mana sistem perbankan. Kita boleh beli dan kita simpan. Okay? Kalau kita nak jual pun tak siapa pun yang boleh larang kita jual kan, sebabnya itu hak kita. Kalau contoh bila muflis nak buka akaun bank pun kena ada restriction lah, kena pergi minta insolvensi apa semua kan. So sangat mudah dan sangat senang untuk kita menyimpan emas, dan kita boleh menjadikan kekayaan kita lebih baik dengan emas ni. Okey? So paksa tak jadi. So boleh paksa diri serendah RM110 satu bulan selama 10 bulan. Ada jadualnya terus. So kalau contoh masa 10 bulan tu harga dah naik, macam mana Asia? Tak ada masalah. Memang harga tu dah stick. Sebab tu dia patuh syariah. Semua pembelian di public gold adalah patuh syariah. So bila beli ni, macam contoh kata dalam masa 10 bulan, harga yang masa contoh bulan depan harga naik, tak ada. Sebab kita dah lock hari ini, contoh 2,600, lock hari ini, harga tak akan berubah dah. Okay? Sebab memang ada patuh syariah, dan memang itu antara syarat patuh syariah lah. Kena kita lock harga hari ini, sampai 10 bulan pun harga tu tak boleh berubah. Kalau berubah dia di patuh syariah. Sebab dia dah di patuh syariah kan, memang public ikut-ikutlah semua SOP tu. So kalau tuan-puan beli, memang boleh dapat harga yang samalah sampailah 10 bulan nanti. Even 10 bulan tu harga dah naik ataupun turun. Kalau turun pun tak boleh nak reverse harga lah, sebabnya patuh syariah. Dia kena lock harga yang masa kita beli. Lepas tu best lagi public gold ni, sebab dia punya, kalau contoh tuan-puan saya ajar tuan-puan kan, saya bagi SOP. Lepas tu kalau yang pertama kali beli tu, saya akan guide lah. Okay, tuan-puan tengok apa SOP-nya. Lepas tu beli sendiri. Lepas tu nanti kalau kata contoh ada stuck kat mana-mana, saya bantu. Then next time puan-puan nak beli, contoh tengok harga, harga turun lah, tak perlu pun nak contact saya. Boleh beli sendiri. Macam adik tadi tu kan, macam adik saya tadi tu, yang bukan adik saya lah, mana adik penyimpan saya tu, beli dah 2 kali yang dia beli sendiri. Saya tak tahu pun, bila dia cakap baru saya tahu, rupanya dia dah beli 3 jadinya. So kalau contohnya dia beli paling minima yang boleh buat EPP macam ni 1 dinar lah. 1 dinar tu 4.25 gram. So maknanya dia dah ada, kalau 1 dinar darab 3, 4.25, maknanya dia dah ada 13.5 gram. Dah 2,000 lebih kan, dekat 3,000. 13.25. Sekejap 4.25 darab 3. 12.75, sorry. 12.75 darab 260. Kalau harga hari ni, maknanya dia dah ada kekayaan RM3,315. Nilai kekayaan yang dia dah ada lah bila dia ambil semua. Okay.
Sangat mudah kan? Sangat mudah. Okey. So, tak paksa tak jadi. Diri untuk mula menyimpan agar jadikan diri kita lebih baiklah dari segi kewangan. Kalau tidak, kita kena menanggung kesusahan jika berlaku sebarang kesulitan di masa depan lah. Okey. Kan? Tak paksa diri tak jadi. Tak paksa diri tak jadi, kena bear in mind, kena masuk punya mindset macam mana kita nak paksa diri untuk menyimpan. Dia kena sabarlah. Menabung ni kena sabar. Kalau tak sabar menabung, kena sabar menanggung susah pada masa depan. Sebab dah namanya, kalau contoh kata kita memang jenis yang tak boleh menyimpan dan even dana kecemasan 3 bulan gaji, kalau ada kecemasan kita susahlah. Yang mula-mula paling susah nak menebalkan muka, nak pergi jumpa sesiapa untuk kita minjam. At least kalau kita ada ni, kita tak boleh pinjam orang. Walaupun tak nampak ada duit dekat sini, nak 2,500 pergi jual contoh. Kita tak malu sebab ini harta kita. So sekarang mindset. Kalau dululah, kalau Asia pun dulu masa belum kenal ilmu emas ni, kalau tengok orang pergi pajak, kita rasa macam tak ada duit masuk pajak. Kesian. Tapi sebenarnya bila sekarang Asia kesian pada diri Asia sendiri, sebab sebenarnya orang tu bagus sebab dia ada harta sebenarnya. Asyik kesian pada diri saya sendiri, kita tak ada ilmu, kita kecam orang. Dalam hati lah, kita tak cerita kat orang kan, kita kecam orang. Kita kata, kesian dia tu, tak ada duit masuk pajak. Sebenarnya kita yang tak ada ilmu, kita kecam orang. Kan? So, banyak dosa kita sebenarnya kan. Kita kecam pada diri sendiri pun kita sebenarnya dosa. Kan? Sebanyak-banyak istighfar. Okay. Istighfar kan? So, siapa ada bersama saya, kalau ada nak tanya soalan, boleh saja bertanya soalan. Kalau kita tak sabar menabung, kita kena sabar menanggung susah pada masa depan. Sebab tu kita kena paksa diri kita untuk menyimpan. Apa pun kita punya keadaan kewangan sebenarnya, kita boleh simpan. Kalau contoh yang nak ambil, nak simpan dalam bentuk akaun Muscap tu kan, dia sebenarnya 100. So dalam RM3.50 je satu hari. RM3.50 satu hari. So boleh kita perbelanjaan untuk kita ada simpanan tu lah. Okay. So kalau puan yang tengok semula nanti saya punya FB Live ni, boleh saja kalau rasa ada kebaikan lah daripada yang tuan-puan dapat daripada live ini, kan, tak paksa tak jadi ni, kita paksa diri untuk menyimpan untuk dapatkan kebaikan pada diri kita sendirilah. Bila kita ada simpanan ni, tak ada orang yang akan dapat kebaikan pada kita daripada apa yang kita ada lah sebenarnya. Kita ada adik-beradik yang agak susah pun, kita nak bagi dia, kalau contoh dia nak pinjam pun, maknanya kita buat kebaikan lah, kita bagi dia meminjam. Tapi sebenarnya meminjam ni banyak buruk lah daripada baiknya. So kalau contoh, kalau kata mentor emas Asia, dia cakap mentor emas Asia ni banyak benda yang Asia cakap sebenarnya bukan daripada Asia sendirilah. Asia belajar dia banyak daripada mentor emas Asia, Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i ni, berkenaan dengan ilmu emas lah, Cik Muhammad Zulkifli. Kalau contoh yang nak lagi banyak lagi ilmu emas, boleh masuklah ke dalam blog Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i ni, muhammadZulkifli.com. So boleh baca banyak sangat ilmu emas. Asyik belajar banyak daripada beliau lah. Yang masa kenal ilmu emas pada 2014 tu daripada beliau lah. Okay. So memang kenapa Allah bagi dia kebaikan yang sangat banyak dalam hidup dia sekarang adalah sebab dia banyak memberi kebaikan pada orang lain. So Asia pun dalam sebab blog Asia tak ada lagi, so dalam sesi live macam ni, Asia cuba sampaikan ilmu yang Asia ada sedikit sebanyak, yang daripada mentor-mentor Asia, contoh Muhammad Zulkifli Syafi'i ni, Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i, daripada Tuan Azizi Ali, daripada Tuan Zaidi Ismail, banyak lagi dah. Puan Hajah Rohani ada baca buku dia, so walaupun tak bertelaki secara direct, tapi ada baca buku Tuan Syamsuddin Kadir, kan. So banyaklah ilmu-ilmu yang Allah bagi melalui kebaikan diri Asia, dan Asia share lah kepada orang lain. So kalau ada kebaikan, maknanya bolehlah
di-sharekan FB Live ni untuk orang lain pun dapat kebaikan yang sama, agar kita pun sama-sama boleh dapat pahala lah, sedikit pahala daripada perkongsian ini. Tuan Puan hanya tekan share dan boleh dapat juga kebaikan daripada ilmu yang orang lain dapat nanti. Okay, so kalau berminat untuk nak paksa diri menyimpan contoh serendah RM110 dalam bentuk 1 dinar ataupun RM260 dalam 10 gram macam ni, boleh saja hubungi Asia macam mana seperti di dalam link yang Asia bagilah dalam post, ada dalam komen pun ada. Okey, so semoga ada kebaikannya dan kita jumpa lagi. Semoga sahabat-sahabat di dalam rahmat ilahi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.